Bayangkan anak yang dikandung selama 9 bulan, dijaga dari kecil sampailah dewasa, akhirnya bunuh mak ayah sendiri. Yang paling mind blowing tu, anak tadi tu bunuh dan cincang mak dan ayah dia dan panggang macam barbecue. Kes yang tergila ni pernah terjadi di sebuah bandar yang sibuk yang terletak di Hong Kong. Dekat sini ada sepasang suami isteri yang tinggal bersama-sama dan masing-masing pun dah berusia 60-an. Diorang hidup dalam bahagia sampailah diorang ni dibunuh dalam satu tragedi pada 1 Mac 2013 di sebuah rumah yang terletak di Tai Kok Sui. Disebabkan kejadian ini telah viral, membuatkan orang sana sangatlah terkejut sebabnya diorang tak sangka anak kandung pasangan tu sendiri yang telah mengambil nyawa diorang ni. Henry Chow Hui Leung lahir pada 7 Jun 1983. Mak dia ni bernama Monsieur Yue Yi dan ayah dia adalah Glory Chow Wing Ki. Jadi Henry ni anak bongsu daripada 2 adik-beradik dan dia ada seorang abang. Semasa Henry berusia 29 tahun, dia telah membunuh mak dan ayah dia hingga membuatkan kes ni telah viral satu Hong Kong. Kalau ikut cerita kawan-kawan Henry yang dah lama kenal Henry, diorang kata Henry ni adalah seorang yang suka buat hal sendiri. Dia banyak menghabiskan masa dengan dunia dia sejak dia masih lagi kanak-kanak. Kawan-kawan dia juga cakap yang Henry ni ada simpan dendam dengan mak ayah dia sejak dia masih lagi kecil. Puncanya mak ayah dia suruh dia belajar main piano tapi dia tak nak. Bila Henry dah semakin dewasa, dia ada masalah untuk sambung belajar dan dia juga tak ada kawan. Henry juga pernah gagal dalam peperiksaan yang penting, iaitu peperiksaan sijil pelajaran Hong Kong. Alah, dia macam SPM lah lebih kurang. Walaupun Henry gagal dalam exam tadi, tapi mak dan ayah dia tak nak dia ni tercicir dalam pelajaran. Diorang kalau boleh nak anak diorang ni berjaya dan boleh dibanggakan macam anak orang lain. Jadi Henry ni pun dihantarlah untuk sambung study dekat Australia pula. Tapi bila dia study dekat sini, keadaan dia semakin teruk dan telah mengganggu mental si Henry. Orang sangat resis dekat dia, lepas tu dia selalu kena bully dan dia juga pernah kena pukul beberapa kali dengan orang yang berkulit hitam. Kemudian pada tahun 2003, Henry pun telah balik ke Hong Kong dan dia langsung tak jumpa dengan kawan-kawan dia. Kiranya dia mula menjauhkan diri dia dengan kawan-kawan dia dan diorang pun lost contact dengan dia. So maybe disebabkan Henry ni ada masa lampau yang bermasalah, so dia memang dendam sangat dengan parents dia. Untuk pengetahuan korang, Henry bunuh mak dan ayah dia bukan dia seorang je yang buat, tapi dia ada partner dia. Dia telah dibantu oleh kawan dia yang bernama Choi Sun Ki. Jadi Choi ni digambarkan sebagai seorang yang lemah lembut, baik, sopan dan agak lurus, dan dia juga pernah gagal dalam exam. Orang kata apa, dia ni macam budak nerd gitulah. So Choi dengan Harry ni boleh ngam sebabnya diorang ni mempunyai banyak persamaan dan banyak kegagalan yang pernah terjadi dalam hidup diorang. Diorang mula berkawan pada tahun 2007 semasa diorang ni bekerja dalam satu company yang sama. Kehilangan Glory dan juga Moon membuatkan anak sulung diorang ni mula risau dan gelisah. Pada 7 Mac 2013, abang si Henry ni telah decide untuk membuat report polis tentang kehilangan mak dan ayah diorang. 5 hari kemudian, iaitu pada 12 Mac, polis pun beritahu diorang yang polis ni tak ada rekod yang menunjukkan mak dan ayah diorang ni telah meninggalkan Hong Kong. So kalau Glory dan Moon tak meninggalkan Hong Kong, diorang berdua ni ke mana sebenarnya? Disebabkan family diorang dah mula risau dan rasa terdesak, akhirnya esok tu diorang ni telah call Apple Daily pada 13 Mac untuk menyiarkan berita pasal Moon dan juga Glory. Dikatakan Glory dan juga Moon telah menghilangkan diri sejak 1 Mac lagi, iaitu lebih daripada seminggu. Dalam kes kehilangan mak dan ayah diorang ni, bukan abang Henry je yang risau, tapi si Henry ni juga berpura-pura untuk risau. Dia juga yang beritahu pihak akhbar Apple Daily tadi. Dia kata mak dan ayah dia pernah merancang nak ke China sebelum kehilangan diorang. Selepas diorang dah call pihak akhbar dan cerita semuanya tentang kejadian ni, diorang pun telah create akaun Facebook dan letak nama sebagai My Missing Dad and Mom. So dengan menggunakan akaun Facebook tu, diorang minta kawan-kawan diorang dan juga orang awam untuk tolong diorang bagi mendapatkan maklumat. Pada masa ni, kes kehilangan mak dan ayah diorang mula viral satu Hong Kong dan Henry dengan abang dia juga telah menjadi perhatian pihak media. Ramai pihak media yang telah interview Henry dan interview tadi tu telah disiarkan di merata-rata platform. Sampailah pada 14 Mac, Henry telah dipanggil datang ke balai polis untuk memberikan keterangan yang seterusnya. Semasa dalam temu bual dia dengan pihak polis tu, dikatakan dia telah menghantar mesej kepada kawan dia dalam WhatsApp group. Dalam WhatsApp group tadi tu, dia telah confess yang dia dah bunuh mak dan ayah dia, dan dia siap describe lagi macam mana diorang ni dibunuh dan apa sebab dia buat semua ni. Esok tu pada 15 Mac, Henry dengan Chun telah pun ditangkap dan didakwa atas kesalahan membunuh Glory dan juga Moon. So kalau ikut cerita Henry, dia mengaku yang dia hanya membunuh mak dan ayah dia dan memang jasad diorang ni telah dipotong. Pada hari kejadian tu, iaitu pada 1 Mac, Henry telah mengajak mak dan ayah dia ke rumah Chun, konon-kononnya untuk melawat rumah baru lah. Sebab pada masa tu Chun telah berpindah dan menyewa sebuah rumah baru. Jadi dekat rumah sewa baru ni lah diorang telah membunuh mak dan ayah Henry. Kejadian ni telah dirancang dengan rapi oleh Henry sendiri dan dia telah menyeram
parents dia semasa diorang ni berada dekat ruang tamu. Kalau ikut cerita Sing Harry, masa hari kejadian tu Chun telah datang slow-slow dekat belakang mak dia dan lepas tu dia tekuk mulut mak Sing Harry ni dengan kain dan terus dia kelar leher mak dia. Manakala Sing Harry ni pula telah datang dan tikam belakang leher dia, lepas tu Chun ni datang dan terus kelar leher ayah dia untuk pastikan yang ayah dia ni betul-betul dah tak bernyawa. Selepas 4 hari kemudian, Henry pun datang balik ke rumah Chun dan dia datang untuk potong-potong badan dorang, jeruk badan dorang dengan garam dan bekukan badan parents dia sendiri. So Henry kata tugas dia pada masa tu hanyalah membunuh sahaja dan yang potong-potong semua tu adalah Chun. Jadi diorang berdua pun berfikir macam mana diorang nak sembunyikan jasad parents si Henry ni. Pada awal tu diorang plan nak tanam dalam simen je, tapi tiba-tiba diorang dapat idea yang lagi gila. Akhirnya diorang pun panggang dan barbecue daging Glory dan juga Moon untuk menghapuskan bukti. Manakala bahagian badan-badan yang lain telah dikambus dengan pasir dan telah dibuang ke dalam laut. Tapi kan lain pula confession daripada side Chun. Dia kata pada hari kejadian tu dia cuma tahu yang mak dan ayah Henry ni telah pun dibunuh dan Henry dah tunjuk dekat dia yang badan mak dan ayah dia dah pun dipotong. Jadi maksudnya Henry ni telah plot twist. Dia kata Chun yang buat, tapi bila Chun cakap dia tak buat, yang buat semua tu adalah Henry. Henry juga pernah ugut Chun. Dia kata kalau kau tak nak bekerjasama dengan aku, mak kau akan jadi mangsa yang seterusnya. So Chun ni dia takut dan dia tak ada pilihan yang lain melainkan terpaksa mendengar arahan daripada si Henry. Lepas tu diorang pun balut badan parents Henry dan terus buang jasad-jasad tadi ni ke dalam laut. Jadi rumah sewa Chun ni telah digeledah oleh pihak polis dan polis telah menjumpai kepala mangsa dalam peti ais yang berasingan. Dalam lunch box pula, polis telah menjumpai daging manusia yang telah dipanaskan di dalam microwave. Lepas tu polis juga telah menjumpai beg yang mengandungi anggota badan yang telah dicincang-cincang dan juga badan-badan yang lain. So motif kenapa Henry bunuh mak ayah dia sampai macam ni sekali, dia kata sebabnya parents dia lah yang penyebab kenapa dia gagal dalam hidup dia. Dia kata dulu masa dia nak belajar, ayah dia ni tak faham. So ayah dia selalu buka TV dengan sound yang sangat kuat dan mengganggu dia untuk belajar. Sebab itulah kenapa dia boleh gagal dalam exam. Lepas tu mak dia pun sama juga, suka paksa dia untuk berlatih dan belajar piano sedangkan dia tak suka, dan mak dia juga pernah malukan dia depan seorang gadis. So dia rasa macam tercabar lah ego dia. Selain tu Henry kata parents dia juga selalu merungut dan bersedih sebab dia ni tak boleh bagi apa-apa pencapaian yang membanggakan kepada mak dan ayah dia. So dia kata apa yang dia buat semua ni adalah untuk menyelesaikan masalah emosi dia. Kemudian kes Henry ni pun telah dibicarakan di mahkamah pada 4 Ogos 2014. Pada 9 Mac 2015, Henry telah disahkan ada gangguan personality dengan ciri-ciri narsisistik dan juga psikopat. Short formnya orang kata apa? Henry ni memang ada masalah mental. Henry sangat selfish, tak memahami orang lain dan selalu menyalahkan orang lain. Dia je betul, orang lain semua salah. Selama ni pun dia dah pernah cuba beberapa kali untuk bunuh diri semasa dia fail dalam exam, kena reject dengan perempuan dan juga masa dia menganggur. Kemudian pada 20 Mac 2015, Henry ni telah disabitkan dengan kesalahan membunuh dan dia telah disifatkan sebagai lelaki yang sangat berbahaya dan akan berbohong kepada sesiapa sahaja. Dia juga telah berjaya mempengaruhi Chun untuk Chun ni buat apa sahaja yang dia nak. Henry juga pernah mengaku dalam satu interview ni, dia kata yang dia teringin nak bunuh abang dia juga. Lepas tu dia nak ke China dan menyentuh perempuan dan juga pelacur-pelacur kat sana. Dia punya confession tu sangatlah gila sampaikan pihak hakim tak benarkan perbualan tu disiarkan dekat mahkamah tau. Kemudian Henry ni pun telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup atas kesalahan membunuh kedua-dua ibu bapa dia. Manakala Chun ni pula didapati tak bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara setahun kerana menghalang pengebumian yang sah. Disebabkan Chun dah pun ditahan selama 2 tahun, dia pun telah dibebaskan serta-merta selepas mahkamah membuat keputusan. So Henry ni memang seorang yang sangat psikopat dan dia boleh influence orang lain untuk terpengaruh dan ikut kata-kata dia. Yang Nina macam tak boleh terima tu, dia boleh berpura-pura sedih dan interview dengan pihak-pihak media. Dalam video tu memang nampak lah macam dia sedih apa semua, padahal di sebalik lakonan dia tu dia adalah dalang yang sebenar. And then masa confession dia dekat polis pun dia kata dia hanya membunuh, yang potong-potong apa semua tu adalah si Chun, kawan dia. Tapi Chun kata dia tak buat semua tu, yang buat semua tu adalah Henry. Dia cuma tahu yang mak dan ayah Henry dah pun kena bunuh pada hari tu. Lepas tu kalau dia tak ikut cakap Henry, mak dia pula akan jadi mangsa Henry. So bagi Nina, hukuman dia kena penjara seumur hidup tu terlalu ringan. Jadi guys, Nina rasa itu sahaja untuk hari ni. Terima kasih kepada yang telah mencadangkan cerita ni kepada Nina, dan ya, cerita ni memang sangat mind blowing dan Nina suka sebenarnya. Bukan bermaksud Nina suka dengan perbuatan dia, tapi disebabkan cerita dia tu yang sangat gila dan Nina suka dengan crime-crime yang macam ni. So kalau korang ada apa-apa cadangan yang baru dan kisah-kisah yang menarik nak Nina ceritakan, korang boleh komen dekat bawah, okay? Dan kalau korang suka dengan video yang Nina kongsikan hari ni, jangan lupa untuk like, komen dan share, dan kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.